tanah Melayu, pasak-pasak akidah dan tunjang-tunjang syariat semakin kuat tertanam dalam jiwa penduduk. Semua ini tidak akan ternatijah jika bukan dengan kudrat, keringat dan dakwah yang giat dijalankan oleh ulama tanah air. Salah seorang daripada mereka merupakan Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi adalah seorang ulama besar yang tidak asing lagi. Kemasyhurannya bukan sahaja di Nusantara, malah di Mesir dan Mekah dalam pelbagai bidang. Nama penuh beliau adalah Muhammad Idris bin Abdul Rauf bin Ja'far bin Idris. Beliau dilahirkan di kampung Misfalah, Mekah pada 28 Zulkaidah 1313 Hijrah. Keluarga beliau berasal dari Lubuk Merbau yang terletak dalam daerah Kuala Kangsar, Perak. Kemudian telah bermastautin di Mekah pada awal tahun 1890-an. Seusia 4 tahun, beliau telah didedahkan dengan ilmu menghafaz Al-Quran sebelum memasuki Masfalah di kota Mekah. Syekh Idris Al-Marbawi juga telah berjaya menghafaz 16 juzuk Al-Quran ketika berusia 10 tahun serta menghafaz kitab Al-Dam dan Matan Al-Jurumiyah. Sekembalinya ke Malaysia, Al-Marbawi menyambung pengajian di Pondok Syekh Wan Muhammad di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Selepas 3 tahun, beliau berpindah pula ke Pondok Tuan Hussein Al-Mas'udi di Kedah, kemudian ke Pondok Syekh Ahmad Al-Fatani atau Madrasah Al-Masriyah di Padang Lalang. Selepas itu, Al-Marbawi berguru pula dengan Syekh Muhammad Yusuf bin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tok Kenadi di Kelantan. Al-Marbawi kemudian terbang menyambung pengajiannya ke Universiti Al-Azhar di Bumi Barakah, Ardul Kinanah. Syekh Idris Al-Marbawi telah menuntut ilmu bersama 10 orang gurunya semasa beliau menuntut di Tanah Melayu dan Mesir. Oleh sebab sebahagian hayatnya berada di Mesir, amat sukarlah untuk mengenal pasti bilangan anak-anak muridnya. Syekh Idris Al-Marbawi berkahwin sebanyak 3 kali sepanjang hayatnya. Isteri pertamanya ialah Khadijah binti Muhammad Idham dan melalui perkahwinan ini, mereka dikurniakan 10 orang anak yang kesemuanya meninggal dunia ketika kecil, kecuali seorang iaitu Datin Hajjah Maryam. Perkahwinan kedua Al-Marbawi ialah dengan seorang gadis Mesir pada tahun 1960. Pada tahun 1972, setelah kematian isteri keduanya, beliau mengahwini Munirah binti Abdul Wahab dan perkahwinan ini kekal sehingga ke akhir hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pewaris para nabi. Walau jasad tiada lagi, namun ilmu yang bermanfaat kekal dari generasi ke generasi. Sebagai cendekiawan yang terkenal, Idris Al-Marbawi berjaya menggunakan kaedah yang pelbagai dalam penghasilan karya beliau. Antara peranan yang telah digunakan oleh Idris Al-Marbawi semasa menghasilkan buku ialah: yang pertama, Idris Al-Marbawi telah menggunakan uslub yang sesuai seperti penggunaan bahasa yang lembut dan menyenangkan hati. Dalam kitab Bahrul Mazi, beliau menggunakan panggilan wahai saudaraku. Beliau juga memanggil anak murid atau orang yang tersayang dengan panggilan manja seperti wahai kekasihku. Beliau juga mengekalkan penggunaan kalimah Arab di dalam tulisan Jawi bagi memudahkan orang ramai kenal dan membaca Al-Quran. Yang kedua, Idris Al-Marbawi bijak memikat hati orang tempatan untuk mempelajari agama serta memudahkan mereka untuk memahami ajaran Islam. Idris Al-Marbawi juga menggunakan bahasa Melayu atau dialek setempat mengikut kesesuaian majoriti mad'u. Buktinya, syarahan di dalam kitab Bahrul Mazi adalah menggunakan logat utara. Yang ketiga, Idris Al-Marbawi juga berjaya memainkan peranan sebagai seorang pendakwah yang hebat dengan berpawatakan seorang murabbi. Beliau juga merupakan seorang yang ikhlas dalam menyampaikan dakwah dengan tidak mengenakan sebarang bayaran, dan beliau juga merupakan seorang yang bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmu.
Sumbangan Idris Al-Marbawi dalam perkembangan ilmu di tanah Melayu amat luas sehinggakan masyarakat Melayu, khususnya golongan pelajar, boleh menghilangkan kehausan ilmu mereka dengan mengecap telaga ilmu warisan beliau. Syekh Al-Marbawi adalah antara ulama Nusantara yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu moden, dan kebanyakan karya-karyanya diterbitkan oleh percetakan Mustafa Al-Babula Al-Halabi, Auladuhu dan Darul Fikr. Dua syarikat ni merupakan syarikat percetakan yang banyak menerbitkan karya penulisan tokoh-tokoh ulama Al-Azhar. Karya-karya Syekh Idris Al-Marbawi merangkumi pelbagai bidang, antaranya bidang bahasa iaitu dengan penghasilan kamus, bidang tafsir, bidang hadis dan tidak ketinggalan juga penghasilan buku dalam bidang fiqh. Antara buku beliau yang terkenal ialah Kamus Al-Marbawi dan kitab Bahrul Mazi. Di samping penghasilan karya Syekh Al-Marbawi yang memberi manfaat kepada masyarakat, Syekh Al-Marbawi juga pernah menyediakan percetakan kepada pelajar-pelajar di Mesir melalui penubuhan percetakan yang dinamakan Al-Matba'ah Al-Marbawiyah pada tahun 1927. Dengan adanya percetakan itu, sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar di Mesir menuntut ilmu kerana Allah SWT. Segmen yang terakhir ini berfokus kepada impak dua karya Syekh Idris Al-Marbawi iaitu Kamus Al-Marbawi dan kitab Bahrul Mazi terhadap masyarakat. Dua karya ini sering diangkat sebagai hasil kerja terulung beliau. Maka, pemilihan untuk menilai impak dua karya ini sekaligus akan menyerlahkan ketajaman akal dan ketokohan Syekh Idris Al-Marbawi dalam usaha dakwah di Malaysia. Yang pertama, Kamus Al-Marbawi. Diberi nama sebagai Kamus Al-Marbawi, karya ini berjaya disiapkan pada tahun 1927 dengan mengandungi 18,000 kata entry Arab dan disertakan sebanyak 700 gambar. Gaya dakwah Syekh Idris Al-Marbawi ni dia menekankan penyebaran agama Islam dalam bahasa ibunda dan merupakan resipi utama kejayaan beliau. Dan usaha ni beliau mulakan dengan bukan terus menterjemah karya para ulama, tetapi beliau bermula dengan mengarang sebuah kamus Arab Melayu bagi membantu masyarakat di negara ini mempelajari, memahami bahasa Arab. Kerana kita faham bahasa Arab ni merupakan bahasa yang menjadi bahasa pengantar ataupun bahasa utama dalam penulisan kitab-kitab agama yang muktabar. Jadi, Syekh Idris Al-Marbawi ini memfokuskan kepada penulisan kamus dulu untuk kita faham kaedah-kaedah ataupun perkataan-perkataan dalam bahasa Arab itu sendiri. Sambutan terhadap kamus ini sangat memberangsangkan terutama dalam kalangan pelajar Asia Tenggara sehingga diulang cetak berpuluh-puluh kali dan menjadi terkenal sehingga ke hari ini. Yang kedua, kitab Bahrul Mazi. Al-Marbawi kemudian meneruskan usaha dakwah dengan menulis sebuah kitab hadis dalam bahasa Melayu dan diberi nama Bahrul Mazi. Kitab ini merupakan ringkasan dan ulasan kepada Sunan Al-Tirmizi dan menjadi salah satu sumbangan terpenting beliau dalam pengajian hadis di Malaysia. Bahrul Mazi ni dia ialah kitab hadis bertulisan Jawi yang terbesar dan antara yang terawal pernah wujud di alam Melayu. Karya ini dia amat padat dan juga mendalam. Bahkan dikatakan telah berjaya menampung kekosongan karya asli dalam bidang ilmu hadis di rantau ini. Dan karya kitab Syekh Idris Al-Marbawi ni iaitu kitab Bahrul Mazi ni berjaya dan telah memuatkan ulasan dan juga huraian hadis dalam ilmu dan juga bidang fiqh, akidah, tasawuf dan juga muamalat. Kelainan dan keistimewaan kitab ini amat jelas, apatah lagi ulasan Al-Marbawi mengikut acuan dan suasana masyarakat Malaysia. Karya ini memberi nafas baru kepada pemahaman hadis dan fiqh secara mendalam, di samping mendidik masyarakat Malaysia tentang hubungan yang erat antara keduanya. Penyebaran dakwah yang berkesan memerlukan gabungan teknik dan kemahiran yang pelbagai bagi menarik minat mad'u untuk menerima dan mengamalkan Islam di dalam hidup mereka. Penulisan merupakan satu medium dakwah yang penting. Melalui penulisan, ia dapat mengubah manusia daripada kefasikan kepada kebenaran.
Syekh Idris Al-Marbawi merupakan seorang ilmuwan dan pendakwah yang patut dicontohi. Semoga perkongsian ini memberi nafas dan semangat baru buat anak muda dalam menyebarkan dakwah Islam di muka bumi ini.